Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rusdi bin Ismail, nombor matriks 203099. Hari ini saya nak terangkan pasal sungai angkat saya iaitu Sungai Muar. Catchment boundaries. So, pertama sekali saya nak terangkan pasal river basin yang terdapat di Johor lah. Kesemuanya terdapat 10 river basin yang terdapat di Johor. Yang pertama ialah Sungai Kesang Basin, kedua Sungai Muar Basin, ketiga Sungai Batu Pahat Basin, keempat Sungai Benut Basin, kelima Sungai Pontian Basin, keenam Sungai Pulai Basin, ketujuh Sungai Johor Basin, ke-8 Sungai Sedili Besar Basin, ke-9 Sungai Mersing Basin dan yang terakhir ialah Sungai Endau Basin. Yang pertama yang saya pilih ialah Sungai Muar Basin. Sungai Muar tu dah merupakan river basin sendiri. Tapi saya tertumpu di satu tempat je lah. Nanti saya tunjukkan. Catchment boundaries ni ialah catchment boundaries untuk seluruh Sungai Muar, tapi disebabkan Sungai Muar ni panjang, saya ambil yang kat sini je sebab dia berdekatan dengan rumah saya. Jadi Sungai Muar ni adalah sistem sungai yang paling besar di negeri Johor. 56% Sungai Muar Basin ni terletak di Johor, manakala selebihnya terletak di Negeri Sembilan, dan yang river basin kecil terdapat di Pahang dan juga Melaka. Pahang dan juga Melaka. Panjang keseluruhan sungai ialah 288 km dengan keluasan tadahan ialah 6,149 km3. Ni yang saya cerita je lah tadi. Jadi untuk water treatment. Untuk water treatment ni yang saya jumpa ada satu je, iaitu Ranhit SCJ ni. Jadi Ranhit SCJ ni dia yang memastikan penduduk di kawasan Muar mendapat akses bekalan air bersih. Dahulu dia dikenali sebagai Jabatan Bekalan Air Johor, sebuah jabatan bekalan air yang dimiliki oleh Kerajaan Johor. Ranhit SCJ ditubuhkan pada tahun 1994. Pada awal tahun 2020, Sungai Muar ni dia telah tercemar dengan bahan toksik iaitu amonia. Nanti saya tunjukkan isu yang terdapat di Sungai Muar ialah amonia lah. So dia yang bertanggungjawab untuk pulih untuk memberi bekalan air bersih kepada penduduk di Muar. Dan use kegunaan di Sungai Muar. Sungai Muar ni mempunyai kekayaan ekosistem semula jadi di mana masyarakat setempat dapat oleh pendapatan dengan menyediakan apa ni, macam pelancongan untuk naik kapal untuk melihat keindahan di Sungai Muar. Ternakan kupang juga yang ni ternakan kupang menjadi aktiviti aquaculture untuk menarik minat beberapa nelayan di negeri Johor, terutama di daerah Muar dan di negeri Melaka. Terletak kurang dari 10 km daripada Bandar Muar dan 30 km dari Bandar Tangkak. Kampung Parit Bunga ialah lokasi untuk diorang jualkan kupang-kupang ni. Kalau kita jalan daripada Tangkak, tol Tangkak tu nak ke Muar, sepanjang jalan tu akan nampak orang jual kupang kat tepi-tepi jalan tu. Itu ialah yang pertama, kegunaan yang pertama di Sungai Muar. Yang kedua ialah melihat kawasan melihat matahari terbenam. Ni kalau waktu pagi ada juga orang kat sini untuk berjoging. Gambar yang bawah ni, waktu petang dan waktu pagi ada orang tempat berjoging. Dan gambar ni ialah tempat untuk naik ferry, untuk naik kapal untuk pelancongan, dan di sebelahnya terdapat untuk kampung nelayan lah. Dia orang letak sampan dekat tepi-tepi ni je lah, sebelah tu. Ni saya tak dapat ambil gambar yang lebih jelas sebab jauh. Ni semua tempat ni saya pergi sendiri. Jadi isu yang terdapat di Sungai Muar pada 2 Januari 2020, iaitu awal tahun lepas, bekalan air bersih kepada 35,000 orang penduduk di daerah Muar terganggu setelah amonia dikesan tinggi di Sungai Muar. Dan Ranhit SCJ yang tadi mengatakan bahawa bekalan air dari loji
rawatan air di Pancur telah berkurang sebanyak 20% kerana kualiti air mentah menurun dari Sungai Muar. Antara kawasan yang terjejas ialah Pekan Bakri, Kampung Baru Bakri, perindustrian di Muar dan Jalan Air Hitam. Jadi syarikat Rahil SAJ ni dia yang bertanggungjawab untuk uh, memulihkan semula air yang tercemar tu di Sungai Muar. Ni gambar logi dia. Saya tak dapat pergi sebab saya tak jumpa tempat dekat mana. Walaupun dekat je dengan tempat saya. So, jadi yang saya letakkan bangunan warna pink ni tempat syarikat dia, Rahil SAJ, tapi logi je. Saya tak jumpa kat mana. Logi dia saya tak jumpa. Tapi dia punya syarikat dia terletak kat sini. Saya duduk di sini. Ni yang bulat warna putih ni ialah tempat yang saya fokuskan lah. Tempat kajian saya. Dan yang ni, yang gambar termometer ni tempat apa ni? Untuk lihat parasai, water station. Nanti saya tunjukkan pada gambar seterusnya. Ni ialah boundary. Atau boundary watershed. Boundaries yang seluruh, rasanya gambar tadi sama je dengan yang pertama tadi yang saya tunjuk. So Sungai Muar ni tempat yang saya fokuskan dia warna hijau, water quality dia warna hijau. Kelas kedua lah. Ini gambar tadi juga. Ini yang tempat Kupang tadi, ternak Kupang. Kat sini ada kampung nelayan untuk letak sampan dia orang. Jadi water station yang terdapat, yang saya jumpa lah, ada 3 rainfall station dan 1 water level station. Ni adalah gambar rumah pam di Pulau Penarik yang saya pergi. Ni gambar rumah pam air dia. Yang kedua ni rumah pam Teluk Rimba, saya tak dapat pergi. Yang ladang Temyang Rencong ni pun saya tak dapat pergi sebab jauh dari tempat saya, walaupun dia dekat dengan Sungai Muar tapi jauh daripada rumah saya. Water level station satu je, Sungai Muar di Bukit Kepung. Pun saya tak dapat pergi sebab jauh. Jadi water quality, kalau kita tengok Sungai Muar ni, water quality dia ialah kelas kedua pada tahun 2016 dan kelas kedua juga pada 2017. Untuk 2018, 19 dan 20 saya tak dapat cari. Tapi apa yang saya boleh cakap, kalau kelas pertama dia dalam keadaan semula jadi, iaitu air tu bersih. Kalau kelas 2A memerlukan air rawatan konvensional, kelas 2B air digunakan untuk rekreasi, masih selamat. Dan kalau kelas ketiga, air tu memerlukan rawatan lah. Kalau kelas keempat hanya untuk pengairan, air tu tak bagus lah. Kalau kelas kelima, air tu tercemar teruk, langsung tak boleh guna. Macam di Sungai King Kim, saya rasa tu macam dia air yang tercemar teruk lah sebab toksik, tak selamat. Sungai Muar ni dia kelas kedua untuk tahun 2016 dan 2017, masih selamat digunakan. Boleh digunakan untuk rekreasi semua. Jadi yang terakhir adalah hujan. Di daerah Muar ni mengalami variasi musim yang melampau pada hujung bulan. Hujan turun sepanjang tahun di daerah Muar lah. Hujan yang paling banyak turun sepanjang 31 hari, iaitu pada 13 November dengan jumlah keseluruhan pengumpulan 8.7 inci. Hujan yang paling sedikit pada sekitar bulan 10 Februari dengan jumlah pengumpulan 3.8 inci. So untuk tahun pula rainfall dia sekitar 2,324 mm ataupun 91.5 inci per year. Jadi ini ialah saya punya rujukan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.